Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Selepas ini SOP di tangan rakyat, tegas Perdana Menteri. Zahid Hamidi persoal pemimpin UMNO. Juga Saifuddin Nasution sanggah Rafizi, pelantikan bukan dibantu Rafizi. Dalam kegairahan menyambut Aidilfitri dengan kelonggaran prosedur operasi standard SOP, masyarakat disarankan supaya terus mematuhi SOP asas ketika merayakan Hari Lebaran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia bagi mengelakkan penularan COVID-19 ketika musim perayaan. Menurut beliau, tanggungjawab keluarga menjaga keselamatan diri dan keluarga kini berada di tangan rakyat sendiri. Tapi mulai 1 April, kerajaan memutuskan tiada lagi wajib, tiada lagi mandatory untuk meregangkan 1 meter untuk sosial ataupun penjarakan digital. Tidak diperlukan. Walaupun saya kata tadi, untuk menjaga diri kita, kesihatan kita dan keluarga kita adalah tanggungjawab. Sekarang kerajaan memberikan tanggungjawab untuk menjaga kesihatan itu kepada diri kita. Jadi, hati-hatilah. Bela berbaki lebih kurang seminggu sebelum tibanya Syawal, pusat beli belah terus dibanjiri warga kota untuk persiapan terakhir dan ini termasuk yang mengambil kesempatan menggunakan pengeluaran khas KWSP untuk berbelanja. Dan wartawan Astro Awani Hilmi Malik kini berada di pusat beli belah Sunway Pyramid dan ternyata ada perkongsiannya sendiri. Dan Hilmi mungkin boleh teruskan dengan perkongsian Hilmi dan apa yang menarik untuk dikongsikan untuk saat ini. Hilmi. Baik, terima kasih Syaf. Kalau dilihat 2 tahun yang lepas, saya berada di tempat yang sama juga ke sewaktu musim perayaan yang sama iaitu menjelang perayaan Aidilfitri. Tapi apa yang membezakannya pada ketika itu, pusat beli belah di Sunway Pyramid ini boleh saya katakan agak sugul situasinya di mana ketika itu sekatan agak ketat disebabkan oleh keadaan COVID-19 yang agak buruk pada ketika itu yang menyaksikan rata-rata premis perniagaan di dalam ini telah pun ditutup dan dari segi had pengoperasiannya juga agak terhad pada ketika itu. Tapi ini adalah situasi ketika ini di mana anda dapat lihat sendiri bagaimana kemeriahan di pusat beli belah ini. Anda dapat lihat sendiri bagaimana kehadiran orang ramai yang mula kembali untuk membeli belah dan saya kira ini merupakan saat mereka untuk membalas dendam disebabkan mungkin pada suatu ketika dahulu tidak mampu berayasakan. Tapi kalau kita lihat pada perayaan kali ini, kebenaran ataupun kelonggaran yang telah pun diberikan boleh saya kira memberi sinar untuk perayaan Syawal pada tahun ini dan termasuk dengan warga kota yang telah pun dibenarkan untuk pulang ke kampung untuk sama-sama meraihkan Syawal bersama insan tersayang. Dan apabila kita bercakap mengenai dengan kebenaran ataupun kelonggaran yang telah pun diberikan, pastinya warga kota tidak ketinggalan untuk membeli belah, membuat persiapan terakhir dan kita ada berbaki lebih kurang dalam seminggu lagi sebelum menjelangnya perayaan Aidilfitri yang akan disambut seluruh Malaysia. Dan tinjauan saya sebentar tadi mendapati sememangnya agak sesak, boleh dikatakan. Tambahan pula ini adalah merupakan pada waktu hujung minggu dan sebenarnya tadi pada waktu awal kami tiba di sini, kesesakan sebenarnya telah mula daripada peringkat luar lagi. Kita dapat lihat bagaimana kenderaan yang bertalu-talu masuk untuk menuju ke pusat beli belah ini. Dan boleh saya kira juga ini merupakan salah satu penambahbaikan ataupun pemulihan buat seluruh premis dalam kompleks beli belah ini yang boleh kita kata daripada sudut ekonominya untuk kembali membangun semula jika dibandingkan pada tahap suatu ketika dahulu di mana tahap jualannya juga agak terjejas. Dan
kita dapat lihat bagaimana kesesakan di setiap premis perniagaan dalam ini, khususnya melibatkan tinjauan mereka, keluarga yang membeli pakaian, kelengkapan untuk menjelang Aidilfitri. Dan saya sebentar tadi juga tak dapat mendapatkan sedikit sebanyak temu bual dan khususnya bersama pihak Sunway Pyramid sendiri untuk menceritakan bagaimana antara perbezaan yang kita dapat lihat pada suatu ketika dahulu dan ketika ini, bagaimana orang ramai warga kota khususnya yang keluar untuk berbelanja menjelang persiapan Syawal ini. Dan ini tidak termasuk juga sekali dengan premis yang menjual makanan, restoran dan sebagainya, yang boleh saya kira dalam keadaan kita masih lagi dalam bulan Ramadan dan kita dapat lihat bagaimana penuhnya premis makanan dalam ini, yang boleh kita kata hampir semua premis makanan penuh disebabkan orang yang hadir berkunjung membuat persiapan terakhir Syawal. Dan kita nak dengar sebenarnya apa yang dikatakan oleh pihak Sunway Pyramid tadi sebentar tadi berdasarkan rakaman temu bual yang kami lakukan sebentar tadi. Kita dengarkan dahulu. Berbanding dengan tahun dulu dan tahun ini, memang tahun ini merupakan tahun yang boleh kita nampak ada pemulihan yang besar. Pemulihan besar kita dapati bahawa di shopping mall ni kami memang rasa ada ramai orang yang datang sini bukan saja untuk membeli belah, akan tetapi mereka datang juga untuk makan, minum dan juga datang sekeluarga untuk bersembang bersama-sama. Ini adalah satu sekitaran yang kita observe lah, atau kita boleh nampak. Crowd kami dalam pukul 5 dah full house dah. Memang reservation dah full lah sebab start pada pukul 11 pagi. Mereka dah start call phone, lepas tu walk in. Dalam pukul 4.30 dah full. InsyaAllah boleh kot. Harap-harap lah. Bisnes akan bermula balik macam dahululah sebelum PKP. Dulu dengan sekarang. Masa PKP tu sangat-sangat slow. So semenjak kita dah endemik ni dah okey dah. Okey, baik, itu dari sedikit sebanyak antara temu bual bersama dengan pihak Sunway Pyramid dan juga peniaga yang berada dalam ni khususnya. Dan bila bercakap ni dengan kelonggaran SOP yang telah pun diberikan, pastinya dalam kehadiran orang yang begitu ramai, soal pematuhan SOP itu mungkin agak sukar, khususnya dari segi penjarakan fizikal. Meskipun kalau kita dapat lihat sebelum ini, Perdana Menteri ada mengingatkan dalam keasikan kita, dalam kesibukan kita untuk mencari kelengkapan raya, pastikan kita masih lagi menjagakan SOP COVID-19 kerana kita masih belum lagi sebenarnya bebas sepenuhnya untuk COVID-19. Dan apa yang penting, kita ingin pastikan kita pulang ke kampung dalam keadaan yang selamat tanpa membawa sebarang jangkitan. Dan ini pastinya kita tidak mahu inginkan apa-apa risiko yang berlaku, khususnya buat ibu bapa dan juga saudara mara kita di kampung. Dan ini adalah keadaan yang saya dapat kongsikan pada ketika ini, sekitar tinjauan menjelang persiapan saat terakhir untuk menjelang dengan bulan Syawal ini. Dan setakat itu dahulu, Syaf, apa yang saya boleh kongsikan langsung di pusat beli belah Sunway Pyramid ini. Kita kembali dahulu bersama Syaf di Bukit Jalil. Silakan, Syaf. Baiklah, terima kasih Hilmi di Sunway Pyramid. Jika tadi di Sunway Pyramid, ini pula sekitar Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, tinjauan Esrawani mendapati kawasan tumpuan warga kota itu semakin sesak. Berbaki 8 hari lagi, orang ramai mengambil peluang memanfaatkan cuti hujung minggu bagi membeli barangan persiapan Aidilfitri. Saya datang sini untuk beli baju raya lah, anak, bini dan saya. So kita orang datang lebih kurang jam pukul 10 pagi tadi untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. So masa sekarang ni kita dah beli banyak sikit-sikit, lebih dah kurang. So kita akan sambung lagi lah. Hari ni patutnya dah nak balik dah. So tengok tudung lah. Baki-baki lagi lah, mana tak lengkap lagi. Sebab senang, semua dekat sini. So setiap tahun pun kalau bukan PKP pun memang selalu datang sini lah. So dah 2 tahun PKP tu tak dapat datang. So tahun ni dah boleh bebas dah. Sebagai peniaga lah di Jalan Tar ni, untuk buat persiapan sekarang ni tengah rancak. Walaupun saya dalam perniagaan, untuk saya sedikit sebanyak untuk membeli belah lah.
saya tinjau untuk sepasang dua pasang untuk persiapan Hari Raya ni. Di mana saya lihat sibuklah di Jalan Tar ni untuk kukis Hari Raya saya, di mana tempat saya punya saudara berniaga. Harga yang saya bagi untuk kukis untuk persiapan Hari Raya lah, untuk juadah, walaupun kita sekarang endemik COVID, tapi masih lagi dapat, walaupun 2 tahun masih lagi dapat sambutan, dan ramai juga orang daripada sekarang dah buka pintu sempadan kita. Alhamdulillah, syukur, amin. Ada juga daripada Sabah dan Sarawak yang mana pelanggan-pelanggan saya yang lama datang ke gerai saya. ...5,624 kes baru COVID-19 direkodkan semalam dan ia menunjukkan penurunan berbanding 6,342 kes hari sebelumnya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah itu, 5,600 kes ataupun 99.57% adalah kategori 1 dan 2, manakala 24 kes atau 0.43 lagi dalam kategori 3, 4 dan 5. Sebanyak 89 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dengan 57 pesakit memerlukan bantuan pernafasan. Jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 10,041. Semalam, satu kluster baru direkodkan dengan 99 kluster masih aktif. Sementara itu, nilai kadar kebolehjangkitan R0 atau RO COVID-19 di seluruh negara ketika ini adalah 0.77 dengan Putrajaya mencatatkan bacaan tertinggi pada 1.10. Plus Malaysia Berhad Plus sarankan pengguna lebuh raya agar mematuhi cadangan waktu perjalanan TTA sempena musim perayaan pada 29 April hingga 9 Mei ini. Ketua Pegawai Operasi Plus, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi berkata, ia bagi mengurangkan kesesakan atau tempoh perjalanan lebih panjang ketika pulang beraya nanti. Bagi pengguna lebuh raya dari Lembah Kelang menuju ke destinasi lebih jauh seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Utara dan Johor dinasihatkan untuk memasuki lebuh raya lebih awal sebelum pukul 10 pagi. Jelasnya bagi mereka yang menuju ke lokasi yang lebih dekat atau negeri-negeri lain dinasihatkan untuk memasuki lebuh raya selepas pukul 1 petang. Sementara itu, katanya perjalanan pulang ke Lembah Kelang bermula 5 Mei hingga 9 Mei ini dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Johor serta negeri lain dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum pukul 9 pagi. Jelasnya, simulasi pola trafik pada musim perayaan menunjukkan pemandu dari utara ke Lembah Kelang dijangka mengalami tempoh perjalanan sehingga 10 jam atau 2 kali lebih panjang sekiranya memasuki lebuh raya selepas pukul 9 pagi. Manakala tempoh perjalanan dari selatan ke Lembah Kelang pula bakal mencecah sehingga 7 jam atau 2 kali lebih panjang berbanding purata tempoh perjalanan jika memasuki lebuh raya pada masa yang sama iaitu selepas pukul 9 pagi. TTA direka berdasarkan pola perjalanan trafik musim perayaan untuk mengagihkan kenderaan memasuki lebuh raya secara serentak di laluan utama lebuh raya, Plaza Tol dan kawasan rehat sekaligus mengurangkan kesesakan. Plus menjangka kira-kira 2 juta kenderaan pulang ke kampung halaman meraikan Aidilfitri. Ini peningkatan sebanyak 25% berbanding 1.6 juta kenderaan sehari yang menggunakan lebuh raya.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Kita saksikan antara fokus utama untuk malam ini. Zahid Hamidi persoal pemimpin UMNO. Saifuddin Nasution sanggah Rafizi. Pelantikan bukan dibantu Rafizi. Gaji minimum tetap dilaksana 1 Mei. Kerajaan tidak akan membuat pusingan U atau menarik balik keputusan berhubung pelaksanaan gaji minimum sebanyak RM1,500 walaupun terdapat pelbagai cadangan dan rayuan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kadar gaji baru berkenaan tetap dilaksanakan pada 1 Mei ini. Katanya perincian lengkap mengenainya akan diumumkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Walaupun terdapat pelbagai cadangan, rayuan dan sebagainya, saya ingin memberi jaminan hari ini kepada pekerja bahawa penetapan gaji minima untuk dilaksanakan pada 1 Mei akan diteruskan. Kita tidak akan menarik balik dan sebagainya, tidak akan ada U-turn dan sebagainya, akan diteruskan. Cuma detailnya akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan 1 Mei adalah hari pelaksanaan gaji minimum sebagai penghargaan kepada golongan pekerja. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempersoalkan pandangan segelintir pemimpin parti UMNO yang menyifatkan kandungan PASLIK sebagai bukan perkara luar biasa. Beliau sebaliknya mengingatkan ahli dan pemimpin UMNO sentiasa berwaspada dengan setiap kenyataan, langkah pendirian serta tindak tanduk mereka dan pemimpin lawan. Dalam entry di Facebook, beliau bertanya, apakah kandungan PASLIK dianggap bukan luar biasa? Tepuk dada tanya selera. Jangan mudah terpedaya. Katanya ahli parti yang setia akan memastikan keutamaan parti sendiri adalah nombor 1. Manakala kepedulian parti luar, lebih-lebih lagi yang sudah mengkhianati muafakat parti, tidak wajar diberikan tempat dalam keutamaan parti. Beliau mengulas pandangan Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa yang menyifatkan dokumen PASLIK yang didakwa mengandungi perancangan sulit untuk menjatuhkan pemimpin UMNO bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak perlu diperbesarkan. Anwar yang juga ahli Parlimen Ketereh berkata, berdasarkan pemahamannya selepas meneliti dokumen itu, ia hanyalah catatan pemimpin PAS dalam mencari fakta mengenai pandangan beberapa pemimpin parti lain. Dokumen digelar PASLIK sebelum ini tular dengan kandungan antara lain gesaan untuk menyegerakan kes mahkamah membabitkan Ahmad Zahid dan rancangan untuk melemahkan UMNO menjelang pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid berkata, sebagai orang parti di pelbagai peringkat, mereka perlu lebih bijaksana dalam membaca gerak-geri lawan. Cubaan mempertikaikan kesetiaan rakan-rakan yang sepanjang hayat berjuang demi parti disifatkan sebagai bukan cara yang baik. Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa menegaskan perkara itu adalah tindakan menanam kebencian sesama ahli yang hanya akan melemahkan parti. Tanpa merujuk kepada mana-mana pihak, Anwar menambah kesetiaan yang dizahirkan kepada parti dalam pelbagai cara sememangnya wujud dan perlu diraikan. Ahli Parlimen Ketereh itu juga secara sinis menasihatkan individu berkaitan supaya tidak menikam dalam senyuman. Mengulas lanjut, Anwar mengakui kesetiaan kepada parti sememangnya amat penting, tetapi ia berbeza dengan kesetiaan kepada individu yang kadang-kala dianggap sebagai tanda setia kepada parti. Katanya lagi, mereka yang melakukan kesilapan dan perlakuan menyalahi semangat perjuangan parti juga tidak boleh menuntut kesetiaan. Ini kerana individu tersebut bukannya parti. Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mempersoalkan pendirian Anwar yang menyifatkan dokumen PASLIK bukan sesuatu yang luar biasa dan tidak perlu diperbesarkan. Jelas ahli Parlimen bahagian Datuk itu sebagai ahli parti yang setia, Anwar sepatutnya sentiasa berwaspada dalam mengeluarkan kenyataan. Dokumen PASLIK yang tersebar dalam media sosial baru-baru ini didakwa akan menyebabkan UMNO memulakan semula polemik dua mazhab. Dua mazhab tersebut menurut bekas timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya Datuk Tun Faisal Ismail Aziz adalah pertama, UMNO bergerak solo, manakala kedua, muafakat ummah. Jelas Tun Faisal bagi penyokong mazhab muafakat ummah,
tentulah berita yang diterima tanpa diketahui dengan jelas siapakah sumbernya, ditangani dengan cermat dan penuh tabayun. Katanya sudah tentu bagi penyokong mazhab ini, Muafakat Nasional masih boleh digerakkan bagi memastikan matlamat kemenangan 2/3 majoriti dalam pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun bagi penyokong mazhab UMNO Go Solo, Tun Faisal berkata, berita yang tidak tahu daripada mana sumbernya itu disambut ibarat orang mengantuk disorongkan bantal. Katanya lagi dokumen tersebut disebarkan secara meluas kepada ahli-ahli UMNO ditambah dengan tuduhan yang membakar emosi bahawa ia adalah minit mesyuarat PAS untuk menghancurkan UMNO. Tun Faisal juga mendakwa penyebaran PAS League dibuat oleh pihak yang tidak mahu Muafakat Nasional digerakkan semula. Selain itu, ia sebagai usaha meningkatkan lagi kebencian kumpulan tertentu di dalam UMNO terhadap PAS. Dalam masa yang sama, Tun Faisal menasihati agar pihak berkaitan membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum mendesak PRU15 diadakan. Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan pelantikan beliau sebagai penasihat strategik Ketua Menteri Pulau Pinang pada 2017 atas bantuan Rafizi Ramli. Sebaliknya, jelas Saifuddin, jawatan tersebut dilantik sendiri oleh Ketua Menteri Pulau Pinang ketika itu, Lim Guan Eng. Saifuddin berkata beliau kurang jelas dengan apa yang dimaksudkan Rafizi sebagai kertas kerja yang membantunya mendapatkan kerja. Malah jelas Saifuddin, Rafizi tidak pernah mempunyai hubungan baik dengan Guan Eng. Beliau juga mempersoalkan dakwaan jawatan Setiausaha Agung PKR yang disandangnya pada 2016 selepas Rafizi memberi laluan. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata dia dan Presiden PKR ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, telah membantu mengurangkan beban Rafizi ketika dia berdepan beberapa kes mahkamah termasuk kes NFC. Ketika berkempen di Bayan Baru, Rafizi mendakwa beliau berkorban demi membantu Saifuddin ketika hilang kerja selepas tewas pada pilihan raya umum 2013. Selain itu, Rafizi mendakwa beliau memainkan peranan penting kepada Saifuddin dengan menyokongnya diberikan jawatan di Pulau Pinang selepas Saifuddin meninggalkan negara untuk bekerja di Indonesia. Rafizi berkata beliau mengemukakan kertas kerja kepada Kerajaan Pulau Pinang untuk melantik Saifuddin sebagai penasihat strategik kepada Ketua Menteri pada 2017. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menyahut cabaran timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy untuk berdebat berhubung isu buruh paksa. Menerusi Facebook, Saravanan memaklumkan beliau bersedia untuk menjelaskan mengenai permintaan yang dibuat kepada Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dan Amerika Syarikat berhubung isu berkenaan. Awal minggu ini, Saravanan meminta ILO dan Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia supaya memaklumkan sebarang siasatan berhubung buruh paksa kepada kementeriannya sebelum produk Malaysia dikenakan sekatan. Jelasnya beberapa produk dikenakan sekatan ekspor oleh pihak berkuasa Amerika atas alasan buruh paksa. Namun Kementerian Sumber Manusia tidak dimaklumkan mengenai sebarang siasatan. Ramasamy bagaimanapun berpandangan meminta campur tangan ILO dan Amerika seolah-olah mengambil jalan mudah dan tidak akan menyelesaikan isu tersebut. Sebaliknya, kementerian harus tampil ke hadapan dan menjalankan siasatan terperinci dalam hal buruh paksa. Susulan itu, Saravanan menyahut cabaran untuk berdebat bagi menjelaskan langkah-langkah yang diambil kementeriannya. Ramasamy dalam hantaran di Facebook pula berharap Saravanan akan menepati janjinya untuk berdebat tanpa sebarang syarat. Bukan mudah untuk dapatkan kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk pelarian UNHCR. Itu penegasan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid terhadap pihak tertentu yang mendakwa kononnya mudah untuk mendapatkannya. Beliau menjelaskan ada pelarian Rohingya yang terpaksa menunggu sehingga 3 atau 4 tahun untuk mendapatkan kad tersebut. Muhammad Azmi juga menjelaskan sejak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, proses mendapatkan kad UNHCR menjadi lebih sukar. Ya, pertama ada proses UNHCR, ada prosesnya dan saya kira mereka cuba untuk mengikuti proses itu dan salah satunya ialah akses untuk pergi ke depo dan dari situlah proses mengambil nama mereka, mengesahkan mereka adalah Rohingya dan sebagainya. Jadi proses itu harus dituruti. Untuk mengatakan mereka itu mudah mendapat kad itu saya kira agak kurang tepat sebab ada yang menunggu sampai 3-4 tahun untuk mendapat kad. Jadi tidak semudah yang kita kata diberi kad begitu saja. Ya.
Pada Sabtu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan kerajaan akan mengkaji semula pengeluaran kad UNHCR bagi pelarian etnik Rohingya. Menurutnya, kajian dilakukan mengenai mengapa pemegang kad UNHCR boleh tinggal di negara ini dengan bebas, selain dengan mudah memberikan kad itu kepada pelarian yang baru tiba ke negara ini. Selepas agak lama kisah Rohingya tidak menjadi tumpuan, tindakan ratusan pelarian etnik itu yang melarikan diri dari depo imigresen sementara Relau di Pulau Pinang pantas menjadi buah mulut masyarakat. Ia membuatkan Kementerian Dalam Negeri KDN mengeluarkan kenyataan akan mengkaji semula pengeluaran kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke atas pelarian UNHCR. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata langkah berkenaan perlu segera diambil. Ekoran pelarian etnik Rohingya dilihat begitu mudah mendapatkan kad tersebut. Namun, adakah kenyataan tegas daripada Hamzah itu membuatkan etnik tersebut gusar dan sekaligus mengehadkan aktiviti harian mereka? Kru Esrawani melakukan tinjauan ke kawasan berhampiran Pasar Borong Kuala Lumpur pada Ahad untuk melihat sendiri kesan kenyataan KDN dan menterinya terhadap etnik tersebut. Mungkin disebabkan hari Ahad, kawasan itu dilihat tidak begitu sibuk dengan banyak kedai ditutup. Beberapa kedai saja yang dibuka. Namun masih terdapat beberapa pekerja dipercayai dalam kalangan etnik tersebut yang dilihat sibuk melayan pelanggan, mengangkat barang dan bergerak ke sana sini. Walaupun pelanggan tidak begitu ramai, namun jelas kelihatan aktiviti perniagaan termasuk melibatkan etnik tersebut masih rancak. Seolah-olah tiada apa-apa berlaku dan tiada langsung kenyataan tegas dikeluarkan menteri hanya beberapa hari sebelum tinjauan dilakukan. Malah kelihatan beberapa orang dipercayai dalam kalangan etnik tersebut juga berlegar-legar di luar kedai, berehat dan berborak bersama rakan-rakan mereka. Kanak-kanak juga dilihat ceria bermain bersama di kawasan rumah kedai itu. Keadaan di sana yang tenang dan rancak sebegitu secara tidak langsung menunjukkan kehidupan mereka berjalan seperti biasa, tidak berubah di sebalik beberapa isu melibatkan etnik tersebut. Baiklah, selepas ini 7 tahun berjuang, akhirnya bekas pekerja dapat pampasan. Seramai 709 bekas pekerja perwajah stil Sendirian Berhad menerima pampasan selepas perkhidmatan mereka ditamatkan pada November 2014. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kesemua mereka akan menerima pampasan antara RM3,000 hingga RM21,000. Hari ini kesemua 709 bekas pekerja perwajah stil akan mendapat pampasan setelah ditamatkan perkhidmatan pada November 2014. Setelah 7 tahun, kes menuntut hak mereka dibicarakan di mahkamah akhirnya diselesaikan dengan pemberian pampasan secara keseluruhan sebanyak 8.64 juta. Hari ini, bekas pekerja akan menerima cek dan boleh terus digunakan. Jumlahnya adalah di antara RM3,000 sehingga RM21,000. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian pampasan bekas pekerja perwajah stil Sendirian Berhad di Dewan Pejabat UMNO bahagian Kemaman pada Ahad. Beliau percaya pampasan berkenaan menjadi hadiah untuk menyambut perayaan Aidilfitri tidak lama lagi. Untuk rekod perwajah yang ditubuhkan di bawah dasar perindustrian berat negara pada 1982, beberapa kali bertukar pemilikan dengan dilanda pelbagai masalah termasuk masalah kewangan sehingga operasinya terpaksa ditutup pada November 2014. Sementara itu, bagi 709 bekas pekerja perwajah stil Sendirian Berhad, ketibaan Aidilfitri tahun ini lebih bermakna buat mereka selepas 7 tahun berjuang mendapatkan hak. Bekas penyelia di syarikat terbabit Gani Ismail 62 tahun meluahkan rasa bersyukur dengan bayaran pampasan itu selepas lebih 7 tahun berjuang mendapatkan hak. Pampasan RM21,000 itu adalah rezeki di bulan Ramadan dan dapat digunakan untuk persiapan Hari Raya tidak lama lagi.
Bersyukurlah alhamdulillah. Dan kita ucap terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan perbicaraan tuntutan papasan ni lah. Terutama MTUC. Sebab tonggokan ni itu kalau ikut tu dibayar hanya 8 bulan gaji aja. Sebelum tu kita dalam percakapan tu dah kita sebab dia buang itu pun dengan tidak ada dokumen apa, cuma satu memo. Syukur alhamdulillah dengan rezeki Allah yang bagi hari ini, setelah 8 tahun kita memperjuangkan hak kita. Saya bekerja di Pawai Justice India Berhad sebagai kerani biasa saja sehingga 2014 lah, sehingga diberhentikan. Jadi dengan rezeki ni, insyaAllah dekat-dekat nak raya ni bolehlah buat belanja untuk keluarga, untuk anak-anak. Sangat gembira pun ada alhamdulillah. Sebab dengan kepasan ni dapatlah kita memberiakan sikit hari raya untuk keluarga kita, dan juga untuk semua kawan-kawan yang ada hari ini. Dan seterusnya, Suruhanjaya Security SC membuat laporan polis terhadap Serba Dynamic Holdings Berhad atas dakwaan yang dibuat oleh syarikat itu pada 21 April lepas. SC berkata kenyataan 26 muka surat oleh syarikat itu mengandungi dakwaan yang tidak berasas dan berniat jahat. SC dalam satu kenyataan mengecam sebarang percubaan untuk menggertak Suruhanjaya itu atau pegawainya serta memperlekehkan kuasa dan kredibilitinya. Justru SC membuat laporan polis terhadap Serba Dynamic pada Sabtu kerana mengeluarkan kenyataan tersebut yang boleh menimbulkan imej negatif terhadap Suruhanjaya berkenaan. Menurut SC, kenyataan itu menuduh Suruhanjaya tersebut berniat jahat dan tidak mengikut prosedur dalam melaksanakan tugasnya. Serba Dynamic dan 4 ahli lembaga pengarah dan pengurusan kanannya dihadapkan ke mahkamah pada Disember lalu atas kesalahan mengemukakan kenyataan palsu kepada Bursa Malaysia Securities Berhad berhubung angka hasil Serba Dynamic. SC mengesahkan bahawa semua siasatannya berhubung kes tersebut telah dijalankan selaras dengan kuasa statutorinya dan menolak dakwaan syarikat itu. Antara lain, SC menolak dakwaan bahawa pegawainya mengancam kaki tangan Serba Dynamic dan menegaskan kenyataan yang direkodkan daripada saksi dijalankan mengikut proses sewajarnya. Jangan ke mana-mana, selepas ini 10 penumpang bot pelancong Jepun disahkan maut. Sedikit perkembangan global di mana sekurang-kurangnya 10 penumpang bot pelancong disahkan terkorban selepas bot dinaiki mereka hilang di perairan utara Jepun ditemui pada Ahad. Bagaimanapun, nasib 16 lagi mangsa yang berada di atas bot tersebut masih tidak diketahui. Anggota keselamatan mempertingkatkan operasi pencarian sejak awal Ahad dan menemui 4 penumpang berhampiran hujung semenanjung Shiretoko. Pada Sabtu, bot Khazuwan itu dipercayai melakukan pelayaran selama 3 jam di sekitar semenanjung Shiretoko. Bot tersebut yang membawa 24 penumpang termasuk 2 kanak-kanak dan 2 kru hilang selepas membuat panggilan kecemasan apabila bot dinaiki air dan mula tenggelam. Anak kapal dilaporkan berkata bahawa semua penumpang kapal itu memakai jaket keselamatan. Kejadian berlaku di tapak warisan dunia UNESCO yang juga menjadi laluan popular bagi bot pelancong yang ingin melihat ikan paus dan singa laut di tepian pantai. Seterusnya, pada Sabtu, video tular di China memaparkan penduduk di Shanghai melarikan diri dari kediaman selepas dikenakan sekatan ketat bagi mengawal COVID-19. Penduduk di Rihui 6 Community Section 2 yang tidak berpuas hati membolosi penghalang dan keluar dari bangunan yang dikawal ketat. Menurut pihak berkuasa daerah Zhuhui minggu ini, kebanyakan bangunan di kawasan tersebut masih bawah kategori zon tertutup. Ia bermaksud terdapat kes positif COVID-19 dikesan di kawasan berkenaan dalam 14 hari lepas. 5 bangunan lain pula dikategorikan sebagai kawasan terkawal yang bermaksud terdapat kontak rapat. Sekurang-kurangnya 30 bangunan dikategorikan paling kurang berisiko dalam sistem 3 peringkat perintah berkurung di Shanghai. Kebanyakan penduduk masih berdepan cabaran mendapatkan bekalan makanan dan perubatan yang mencukupi ketika perintah berkurung.
Kerajaan Negeri Selangor dijangka memulakan projek penanaman jagung bagi menghasilkan makanan ayam pada Mei ini dalam usahanya mengatasi masalah kenaikan harga makanan ternakan. Exco Infrastruktur dan Kemudahan Awam Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Izham Hashim berkata projek tanaman di bawah program intervensi Ihsan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS itu dijalankan di tanah seluas 121 hektar di negeri itu manakala 162 hektar lagi di Negeri Sembilan. Hampir 10% pemohon tidak memenuhi syarat untuk menerima dana khas Aidilfitri (Aifitri), manakala 90% yang lain layak menerima bantuan. Exco Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafiah Mat berkata kegagalan pemohon mendapatkan dana tersebut disebabkan beberapa faktor. Baiklah, dengan itu sekian Awani 745 dan juga Sinar Awani malam ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat. Selamat malam.